Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita hormati Saudara Muhammad Razali bin Abdul Rahman, penceramah undangan kita. Juga saya mengenal beliau sepintas lalu. Beliau merupakan salah seorang mantan penggarah strategi Al-Ehwal Orang Melayu Islam dalam parti DAP suatu ketika dahulu. Dengan segala hormatnya, majlis menjemput dan mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bertemu pada pagi ini. Jadi di sini terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya lah. Siapa sebenarnya Muhammad Razali ni? Saya ni anak jati Pulau Pinang. Saya ni bekas ahli DAP. Saya ni merupakan bekas setiausaha politik kepada ataupun lebih dikenali sebagai Lim Goeng, pegawai tugas-tugas KAS dia. Timbalan Ketua Pemuda Negeri Pulau Pinang. DAP ni ada 17 orang pakar strategi yang dilantik oleh Setiausaha Agong DAP. Saya dilatih hampir 3 tahun oleh pihak Israel. 3 tahun saya berada di bawah naungan pihak Israel. Ini merupakan taklimat saya yang ke-105. Jadi saya di sini saya inginlah berkongsi pengalaman saya ni. Apa yang saya diajar oleh pihak-pihak Yahudi. Tugas utama saya semasa saya berada dalam kerajaan negeri adalah merancang bagaimana nak mengusir orang Melayu ni keluar daripada Pulau Pinang. Saya tak kata orang tu baik, orang ni baik. Saya kata saya lah orang yang terlibat secara langsung. Isu di tanah-tanah orang Melayu di Pulau Pinang ni. Isu di pokok asam di Jultung. Di balik pulau, Bayan Muntiara, pelupusan tapak masjid yang berharga 185 juta ni. Saya lah orang yang terlibat secara langsung. Yang merancang supaya kita tukar tapak masjid itu kepada bangunan komersial. Saya ni merupakan anak mas lah orang kata pada anak Lim Goeng ni. Tapi saya tidak akan muncul di hadapan. Selalunya akan berada di belakang tabir saja sampai tahap tu. Ini merupakan pakar, ketua pakar strategi DAP, Tony Poh, ahli Parlimen Petaling Jaya. Di bawah dia lah kami 16 orang berada ni. Saya duduk dengan dia hampir 3 tahun. Memang tahulah cara dia tu untuk pengaturan tuan-tuan perempuan. Di sini saya ingin berkongsi satu pengalaman saya. Apa yang latihan yang diberikan oleh pihak Yahudi. Di sebelah Ketua Menteri Pulau Pinang, beliau merupakan pengarah urusan Ivory Property yang telah mengambil projek Bayan Muntiara. Bayan Muntiara ni bukan diberi secara open tender. Kita bincang tentang isu ni pada 26 Mac 2009 di Medan, Indonesia. Begitu juga dengan projek-projek lain yang sedang rancak sekarang, diusahakan di bahagian terutamanya di bahagian Batu Feringgi tu, Island Resort, Moonlight Bay, semua tu merupakan sayalah orang yang terlibat. Walaupun tak dapat kelulusan disebabkan tapi saya berjaya menggunakan kuasa yang ada kat saya menginfluence kerajaan negeri supaya memberi kelulusan dekat kepada Ivory Property. Banyaklah saya buat di sana tuan-tuan. Merampas tanah-tanah orang Melayu, merobohkan kedai-kedai orang Melayu tu, sayalah orang dia. Kalau kami tahu kata dia tu tak sokong Pakatan Rakyat, tak sokong DAP, kita akan pastikan kedai dia akan diroboh. Walaupun dia ada lesen ke ada apa, kita akan cari teknikal apa pun untuk merobohkan kedai dia, atau sekurang-kurangnya menyaman dia, bagi denda. Macam tu cara kami. Kalau dia tu merupakan penyokong Pakatan Rakyat, you tak ada lesen pun tak ada masalah, kita akan benarkan you berniaga. Contoh saya boleh bagi. Contoh kalau pergi ke Pulau Pinang, pergilah ke jalan New Lane, berhampiran dengan Hotel Sunway. Di sana merupakan penyokong tegar DAP yang berniaga di sana. Mereka tidak mempunyai lesen ke apa pun tidak. Disebabkan mereka hardcore DAP, kita sanggup tutup jalan daripada pukul 4 sampai pukul 12 untuk memandangkan mereka berniaga. Sebab mereka penyokong DAP. Kalau penyokong UMNO ke Barisan Nasional, padah yang akan menanti dia. Sampai macam tu saya buat. Saya ingin berkongsi pengalaman saya semasa saya berada di Sibu sebagai timbalan pengarah strategi untuk pilihan raya negeri pada tahun lalu. Apabila saya sampai di Sibu, tempat tinggal ataupun hotel, bilik hotel yang sepatutnya yang disediakan oleh DAP ni telah pun diambil alih oleh rakan saya daripada Selangor. Jadi kita maklumlah, bila dah bubar dewan tu, hotel penuh tiba-tiba. Rumah sewa tak ada, apa pun tak ada. DAP usaha untuk carikan satu tempat tinggal untuk saya, tak dapat. Last kali pukul 7.30 barulah pihak DAP membuat satu keputusan. Akhirnya saya telah ditempatkan di salah sebuah gereja di Sibu. Saya tinggal di gereja hampir 2 minggu tuan-tuan dan puan. Saya sanggup tinggal kerana perbezaan politik saya berbeza. Kiri kanan padri-padri daripada luar negara duduk. Saya pun tahu 4 bahasa. Bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, bahasa Tamil pun saya tahu, bahasa Mandarin pun saya tahu. Salah seorang padri itu semasa dia berjumpa saya tanya dekat dia, "Apa you buat sini hampir 5 tahun?" Nama dia Martin. Beliau ni fasih berbahasa Melayu. Dia kata dia duduk sini di Sibu dah hampir 5 tahun. Adakah tugas you untuk nak cara-cara nak mengajar sembahyang orang-orang Kristian ke? Dia tak ada. Itu bukan tugas dia. Tugas utama dia adalah untuk mengkristiankan orang-orang Melayu di Sibu. Tanya balik kat dia, dah berapa banyakkah orang Melayu yang telah dikristiankan di Sibu? Saya tanya balik kat dia. Dia kata terlalu ramai. Paling kurang dia tak sekurang-kurangnya 2 orang Melayu akan dikristiankan tiap minggu. Bayangkan dia duduk sana 5 tahun, 1 padri. Tak termasuk padri-padri yang lain. Saya nampak tuan-tuan, depan mata saya ni, 2 orang gadis Melayu pakai tudung labuh, pakai baju kurung, masuk ke dalam gereja. Mereka pergi ke mana? Tempat sembahyang orang Kristian. Dalam tu, dewan sembahyang. Menghampiri dewan sembahyang orang Kristian, nampak satu papan kenyataan.
Tahu dia tulis apa? Muslim and pet not allowed. Orang Islam dan binatang tak dibenarkan masuk. Terpampang di sana. Lepas tu saya kembalilah tugas saya sebagai timbalan pakar strategi di DAP. Kali pertama DAP menang. Rusinya terlalu banyak. Apa yang saya diajar 3 tahun oleh pihak Yahudi, saya jadikan Sibu ni sebagai satu pusat uji kaji saya, eksperimen. Kami dibekalkan sehari, tuan-tuan, RM5,000. Kita pun guna politik wang juga. Siapa kata DAP tak guna politik wang? Kita guna lagi banyak. DAP, kekuatan atau kewangan DAP sekarang ni terlalu kukuh. Saya berani jamin, saya berani kata, DAP merupakan satu parti yang paling kaya dalam Malaysia. Paling kaya. UMNO pun tak kaya macam DAP. Kekuatan ekonomi yang mereka ada sekarang, selepas 2008 ni berbeza. Cukup berbeza. Jadi selepas saya menang di Sibu ni, kami pun kembalilah ke Pulau Pinang. Lepas seminggu, YB Jeff, ahli Parlimen Julutong, telah membuat satu mesyuarat. Ingin membuat satu jamuan makan malam meraihkan kemenangan DAP di Sarawak. Jadi kita tetapkan pada 5 Mei 2011 di Hotel Red Rock. Patutnya yang kena adalah majlis tu, tuan-tuan. 40 orang ya. Ahli parti bahagian Julutong denganlah adun yang menang 12 orang. Tetapi yang ada pada malam tu, tuan-tuan dan puan-puan, hampir 100 orang berada dalam dewan tu. Ada setengah padri yang saya biasa jumpa di Miri, di Bintulu, di Kuching, di Sarike dan juga di Sibu. Banyak padri yang saya kenal. Begitu juga padri daripada Seri Aman. Saya rasa heran. Majlis makan DAP. Ada pula setengah wakil-wakil luar negara yang tak pernah saya kenal langsung. Saya tanya dekat rakan saya, kenapa padri ni semua hadir? Sedangkan ini cuma majlis makan malam DAP saja. Dia kata dia pun tak tahu, YB yang jemput. Saya rasa masa tu tak puas hati ya. Saya tanya balik dekat dia, siapa orang-orang putih ni? Dia kata mereka merupakan ketua-ketua padri daripada beberapa negara asing. Rasa macam satu sanksi kat saya ni. Majlis makan malam DAP pasti apa? Ketua padri luar negara dengan dalam negara hadir. Dia mempertikaikan, dia kata agama Islam merupakan satu agama pengganas, terrorist religion. Macam-macam dia mempertikaikan. Datang pula seorang padri daripada Seri Aman. Ucapan beliau, hanya Nabi Isa saja boleh membawa semua orang dalam dunia ini masuk syurga. Bukan Nabi Muhammad, dia kata. Nabi Muhammad, dia kata, tidak dilayak dipanggil Nabi. Dia kata sebab telah pihak Kristian sedang berusaha untuk mengkristiankan seramai banyak yang boleh. Untuk mereka juga bersama-sama kami masuk ke syurga. Lepas itu datang pula ketua padri daripada Afrika Selatan. Ucapan beliau, dia kata mereka telah membuat satu frame time. Dalam jangka masa 10 tahun, mereka akan pastikan agama resmi Malaysia adalah agama Kristian. Dan pada masa itulah YB Jeff telah bangun dan memberi satu kenyataan. Dia kata apa? Pihak DAP telah setuju untuk bekerjasama dengan pihak Kristian untuk menjayakan misi ini. Kita akan berganding bahu dengan pihak Kristian untuk pastikan dalam masa 10 tahun agama resmi Malaysia adalah agama Kristian. Lepas tu padri itu dia kata, kita akan menghantar banyak membalik Kristian datang ke Semenanjung Malaysia. Dia kata projek mereka di Sabah dan Sarawak telah berjaya. Lepas ini mereka akan fokus di Semenanjung Malaysia. Tentang dana, no problem. Kita akan salurkan melalui parti DAP dan juga NGO Kristian selepas ini. Dan selepas itulah 35 padri dipanggil. Dia panggil satu-satu nama datang ke depan. Buat satu bulatan. Inilah cara mereka ingin berikrar, bersumpah dan berdoa. 3 dalam 1. Saya merakam segala-galanya apa yang berlaku pada malam tu. Dia panggil satu-satu nama datang ke depan. Buat. Mereka ingin berdoa. Moral doa ni apa? Okey. Keamanan lah, kesejahteraan lah, okey bagi saya, dia doa lah macam biasa. Tetapi inilah kenyataan akhir yang dikeluarkan oleh padri itu. We must make sure Christian become an official religion in Malaysia, and we must make sure the next Prime Minister is a Christian. Jadi di sini tuan-tuan, saya ingin memberitahu, apakah rancangan DAP sekarang kalau dapat Tawan Putrajaya ni? Banyak rancangan. Seperti yang saya katakan tadi, saya tak tuduh orang lain. Tapi benda yang pertama ni saya tahu 5 Mei. Yang pertama ni saya tak terlibat. 5 Mei baru saya sedap mereka ingin menjadikan agama resmi Malaysia adalah agama Kristian. Dalam masa 10 tahun. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, hampir 90% kepimpinan DAP adalah beragama Kristian. Lim Guan Eng, nama penuh dia pun Joseph Lim Guan Eng. Lim Kek Siang ke, Ronnie Liu ke, Teresa, kau ingat? Mungkin banyak orang tahu. Ada setengah masih guna nama Cina tetapi mereka merupakan anutan Kristian. Kami ingin menjadikan Malaysia sebagai sebuah republik macam Singapura. Sebab itulah kami cukup rapat dengan kerajaan Singapura ni. Cukup rapat. Kita ingin menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara republik. DAP ni untuk pengetahuan tuan-tuan puan, dia tak akan buat semua serentak. Dia tahu bila masa yang dia nak buat. Sebab tu kita ada frame time. Dalam masa berapa tahun ni kita akan buat satu. Yang di Pertuan Negeri di kalangan orang Cina saja kita mau. Kenapa yang di Pertuan Negeri untuk orang Melayu saja? Kami pun rakyat Malaysia juga. Kenapa kami tidak diberi hak? Kita pastikan kalau dapat kawan tempat ni Putrajaya ni, kita akan pastikan Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak lepas ni TYT adalah daripada di kalangan orang Cina. Sistem raja berperlembagaan ni mungkin ramai orang duk cerita benda ni. Kita akan hapuskan. Lim Kek Siang biasa kata dalam satu mesyuarat, raja-raja yang ada di Malaysia ini adalah daripada keturunan lanun, perompak dan pencuri. Is it you want pirate to rule our country? Dia tanya. Tuan-tuan masih ingat tak apa yang berlaku 11 April yang baru lalu? Semasa pertabalan Duli Hama Mulia Seri Paduka
Baginda Yang di-Pertuan Agong. Tengok bagaimanakah mereka menghina mencaci raja. Kerana apa? Mereka yakin kalau dapat Tawan Putrajaya, itulah pertabalan agung yang terakhir di bumi Malaysia ni. Lepas ini tak ada dah. Kita akan lantik presiden. Kita akan turunkan 9 raja. Presiden pertama memang kita akan bagi kat orang Melayu. Lepas yang kedua seterusnya akan diberikan kepada orang Cina dan orang India saja. Macam Singapura lah, yang pertama dia bagi kat orang Melayu. Lepas itu mana ada dah. Lepas itu semua Cina, India, Cina, India, Cina, India. Azan kita tidak akan benarkan. You nak azan dalam masjid atau dalam surau, bukan di luar. Ini mengganggu hak asasi agama dan bangsa lain. Sekarang di Pulau Pinang, arahan kerajaan supaya azan diperlahankan. Matlamat DAP ada supaya azan diharamkan. You azan dalam cukup, jangan azan luar. Ada satu orang perempuan Cina hantar surat ke Agong Eng. Dia kata pagi dia tak boleh nak tidur, azan subuh mengganggu dia. Disebabkan surat itulah Lim Guok Eng buat satu keputusan mengharapkan mufti supaya memberi arahan supaya azan diperlahankan. Ni cerita yang berlaku di Pulau Pinang. Ramai orang yang tak tahu. Pertandingan tilawah membaca Al-Quran sekarang baru yang habis peringkat kebangsaan, yang lepas ini peringkat antarabangsa, kita akan haramkan. Ini tidak adil. Tidak adil untuk agama lain. Kenapakah agama lain tidak diberi keistimewaan begini? Dia kata apa? Arab Saudi pun tak buat benda ni, pasal apa yang Malaysia pandai-pandai nak buat? Not fair to other religion, so we won't do this. Badan-badan NGO yang berteraskan perjuangan orang Melayu, dia paling benci perkida dengan perkasa. Kita akan haramkan kedua-dua pertubuhan ini. Kita akan labelkan kedua-dua pertubuhan ini sebagai pertubuhan pengganas. Perkahwinan campuran akan digalakkan di bumi Malaysia ni. Cina boleh kahwin dengan Melayu, tak payah tukar agama, tak apa. Semua agama sama kita akan buat. Macam apa yang sedang berlaku di Indonesia dan di Singapura. Boleh kahwin, bebas. Dan setiap pasangan yang sanggup berkahwin campuran akan diberi wang sagu hati sebanyak RM5,000 kita akan bagi. Dan ada lagi satu, tuan-tuan puan. Kalau kita dapat anak, walaupun mak dia Islam, bapa dia Islam, anak tak semestinya Islam. Agama anak hanya akan ditentukan selepas anak itu berumur 18 tahun. Kerana dia melanggar hak asasi anak tersebut. Bila anak beranak pergi JPN, agama tiada. Tunggulah sampai umur dia umur 18, anak itulah yang akan tentukan agama apa yang dia mau. Bahasa Inggeris kita akan jadikan bahasa kebangsaan. Bahasa Malaysia cuma bahasa perantaraan saja. Bahasa Inggeris bahasa utama, bahasa kedua kita akan galakkan adalah bahasa Mandarin. Mata pelajaran agama Islam akan dimasukkan daripada sistem pendidikan Malaysia. You nak belajar agama, you belajar di surau, masjid atau di madrasah, bukan di sekolah. Di sekolah kita akan ajar akademik saja. Kita pisahkan kedua-duanya. Katalah orang Melayu ni mogok lah, nak buat demonstrasi lah, yang tu huru-hara, nak juga mata pelajaran agama Islam diajar di sekolah. Dia kata boleh pula, tapi dengan satu syarat. Syaratnya mata pelajaran agama Kristian, Hindu dan Buddha hendaklah dibenarkan diajar di sekolah. Inilah pemimpin tertinggi Parti Komunis Melayu akan dibawa kembali ke Malaysia. Benda ni kita bincang dalam mesyuarat Pakatan Rakyat. Kita tanya dekat Anwar Ibrahim. Anwar kata as long saya jadi PM tak ada masalah, kita akan bagi dia masuk. Benda ni DAP yang bawa usul ni. Ngah dengan Nge. Ngah dengan Nge merupakan ahli parlimen Berwas dengan ahli parlimen Taiping. Mereka merupakan anak saudara kepada Cimping. Banyaklah pemimpin-pemimpin DAP yang mempunyai adik-beradik dengan Cimping atau beberapa bekas-bekas komunis ni. Terlalu banyak ada. Inilah agensi kerajaan pertama yang kita akan bubarkan. Selepas 2 minggu kami Tawan Putrajaya marah. Bagi kami marah merupakan satu agensi perkauman. Sebab dia tolong orang Melayu saja, tak tolong bangsa lain. Sebab tu kita anggap ini sebagai racist agency. Syarikat-syarikat GLC selepas ini akan diterajui oleh orang-orang Cina. Tuan-tuan tahu tak? Dalam satu mesyuarat, Lim Kek Siang dengan Lim Guok Eng kata apa tahu? Bangsa yang paling bodoh dan paling malas dalam dunia ini adalah bangsa Melayu. Dia kata nilai seorang Melayu ni tak. Dia kata nilai seorang orang Melayu ni bernilai RM100 saja. Lagu Negaraku dengan bendera Malaysia telah pun diubah suai. Saya dengar lagu Negaraku baru di Hotel Paramount Sibu di Ambang Pilihan Raya Negeri Sarawak pada tahun lalu. Saya melihat bendera Malaysia baru sekali. Itulah kali pertama dengan kali terakhir yang saya melihat dan mendengar. Mereka buat di Hotel Paramount di secara tertutup. Lagu Malaysia baru ni, perkataan raja tak ada. Beberapa perkataan lain yang telah pun diubah suai. Melodi dia, irama dia semua dah lain dah. Dan bendera Malaysia untuk pengataan tuan-tuan puan, di tengah-tengah tu bintang tak ada, bulan tak ada. Benda lain yang ada. Warna pun telah ditukar. Tuan-tuan masih ingat tahun lalu ahli parlimen atau DAP kata bendera Malaysia patut diubah suai. DAP ni sebelum dia buat satu benda, dia akan spin dulu. Kita akan spin cerita tu. Lepas itu kita akan tengok reaksi rakyat Malaysia macam mana. DAP ada 3 plan, A, B and C. Kalau plan pertama tak boleh, dia akan gunakan plan kedua. Macam mana pun dia akan pastikan benda tu akan jadi. Cuma method saja berbeza dia akan buat. Regimen Askar Melayu merupakan satu regimen yang paling dibenci oleh DAP. Dia kata apa? Banyak orang Cina telah dibunuh pada tahun 69 di Pulau Pinang, di Ipoh dan juga di Kuala Lumpur oleh regimen ni lah. Dia akan tukar. Dia paling benci 3 benda ya. DAP paling benci 3 benda. Islam, Melayu dan Raja. Perkataan Melayu tu dia akan buang. Kaki tangan kerajaan. Tahun lalu Tony Poa dah kata dah, kita akan kurangkan kaki tangan kerajaan. Pada bulan Januari tahun lalu, DAP telah menghantar 12 pakar dia pergi ke Beijing, China.
Mereka berada di sana hampir 3 bulan untuk membuat kajian bagaimana nak mengurangkan kaki tangan kerajaan. Sebab tu Tony Boa berani kata, kalau kita dapat tawan Putrajaya, kita akan kurangkan kaki tangan kerajaan. Terutamanya kaki tangan orang Melayu lah. Kementerian pertama, jabatan pertama yang kita akan kurang adalah Jabatan Pendidikan. Selepas itulah kita akan pergi kepada kementerian ataupun jabatan-jabatan ataupun agensi-agensi lain. Kemas, BTN dan MKN juga kita akan tutup. Bagi kami ini merupakan 3 agensi yang menghasut rakyat supaya membenci Pakatan Rakyat. Sebab tu kita dah identify, kita akan tutup juga ketiga-tiga ni. 2 hari perayaan orang Kristian, Good Friday dengan Easter Day akan diumumkan cuti umum. Cuti ni cuti wajib. Walaupun Kelantan ke, Terengganu ke, Kedah ke, kena ambil, bukan cuti pilihan. Israel, mungkin tuan-tuan tahu, dah keluar banyak isu dah. Hubungan Israel dengan Anwar Ibrahim lah, hubungan Israel dengan PKR lah, itulah ni dah. Banyak orang dah tahu dah. Tapi apakah hubungan istimewa Israel dengan DAP? Kalau tak istimewa, kami tidak akan dilatih hampir 3 tahun oleh pihak Israel. Dilatih oleh pihak Mossad. Untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan, tiap bulan Lim Guo Eng akan pergi ke Singapura. Saya biasa banyak kali mengikuti rombongan beliau ke Singapura. Di Singapura kita akan jumpa 2 orang saja. Satu bekas pemimpin atau bekas Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew, dan lagi satu adalah wakil ataupun duta Israel. Tuan-tuan tahu tak? Pihak Israel telah setuju memberi dana sebanyak 300 juta USD untuk PRU yang ke-13 ni. USD bukan Malaysia ringgit. Duit tu sekarang berada di Singapura. Benda ni antara projek Israel, Singapura dan DAP. 3. Bila saya bubar saya parlimen, masa itulah duit akan masuk dan juga pakar-pakar Israel. Mereka merupakan warga negara beberapa negara asing. Mereka juga akan menyusul masuk ke bumi Malaysia ni. Semasa itulah tuan-tuan boleh melihat kempen pilihan raya yang paling ganas akan berlaku di bumi Malaysia ni. Tak dapat dikesan duit tu masuk macam. Sampai tahap tu mereka buat. Kita pun nak tanya juga, pasal apa yang pihak Israel ni sanggup bagi duit sebanyak tu? Sebabnya Lim Guo Eng telah berjanji, sekiranya Putrajaya kami tawan, kita akan serahkan Port Dickson sebagai base tentera Israel yang baru. Janji Guo Eng dekat Israel. Sebab tu DAP kata kalau berlaku lagi sekali 13 Mei, dia tak takut, dia kata. We will teach them in their own soil. Dendam tu dia tak puas hati. 69 dia kalah, dia tak puas hati. Pasal apa Israel mahu tempat tu? Kerana dia ingin mengembangkan, menjadikan base ni sebagai base untuk Asia Tenggara. Dia kata base yang ada di Singapura ni kecil. Majlis Agama Islam akan dibubarkan dan akan digantikan dengan majlis di antara agama. Semua agama duduk dalam satu jabatan macam IFP. Kita gabungkan semua duduk dalam satu jabatannya. Begitu juga wang zakat boleh digunakan oleh orang bukan Islam. Bagi DAP, wang zakat merupakan wang cukai. Kenapa orang bukan Islam tak diguna? Mahkamah Syariah, mahkamah yang berteraskan agama tidak akan dipraktikkan lagi di bumi Malaysia. Kita akan guna satu mahkamah sivil saja. Yang lain semua kita akan tolak. Kita tidak akan iktiraf. Dasar ekonomi baru. Lepas Lim Guo Eng ambil sumpah, inilah kenyataan pertama dia. Akan hapuskan dasar ekonomi baru. Selepas Pakatan Rakyat menang, dapat tawan Putrajaya, 2 benda akan berlaku dalam masa 5 tahun. Yang pertama, memang betul kita akan lantik. Kita akan lantik Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Memang betul. 100% betul. Memang kita akan lantik Anwar Ibrahim. Tetapi Anwar Ibrahim hanya akan menjadi Perdana Menteri selama 2 tahun saja. Selepas itu kita akan turunkan dia. Bagaimana kita nak turun seorang Perdana Menteri? Kita akan turunkan dia melalui isu moral dengan isu rasuah, penyalahgunaan kuasa yang bukti-bukti dia ada di tangan Karpal Singh. We know how to teach him. Saya tanya dekat Karpal dalam satu mesyuarat. Pada tahun 97, you yang kata dia ni kaki liwat. Dalam parlimen dia kata tu. Dia kata tapi pasal apa sekarang kita duk backing dia? Saya tanya sebab saya pun nak tahu juga. Dia kata memang betul. Anwar memang kaki liwat. Apa yang dikatakan is all true. But we need him. Dia sebagai orang tengah antara PAS dengan DAP. Ya, kita akan lantik dia sebagai Perdana Menteri. Kita tahu kita nak buang dia macam mana. Kita akan gunakan kesilapan lampau dia. Masa itulah kita akan tunjuk dekat rakyat, mengatakan pemimpin Pakatan Rakyat sanggup menurunkan Perdana Menteri dia. Kita tunjuk ketulusan Pakatan Rakyat. Dan pada masa itulah kita akan lantik Lim Guo Eng sebagai Perdana Menteri Malaysia yang baru. Ingat tak baru-baru ni Karpal Singh kata dia nak orang bukan Islam jadi Perdana Menteri. Baru yang berlaku. DAP spin dulu benda ni, tengok reaksi macam mana. Memang perancangan DAP nak Lim Guo Eng sebagai Perdana Menteri Malaysia. Anwar 2 tahun. Selepas dia Lim Guo Eng jadi Perdana Menteri, lagi satu benda akan berlaku. Pada tahun yang ketiga ataupun pada tahun yang keempat ni, satu benda akan berlaku. Parti yang berteraskan agama kita akan bubarkan. Parti PAS. Ini orang PAS pun tak tahu benda ni, perancangan DAP. Kita tengok sekarang pemimpin PAS ni macam mana. Tak macam dulu dah. Berbeza sangat. Banyak pemimpin PAS kan terlalu liberal. Dulu dia kata apa? Nak tegakkan Islam. Kena belasah dengan Karpal Singh, dia tukar kebajikan pula. Dia boleh kata pula dalam Al-Quran tak ada perkataan negara Islam. Lama ni yang mereka juang tu apa? Apa yang mereka menjuangkan selama ni? Kita tengok kenyataan Presiden PAS. Tadi awang kata apa? Kita boleh kawan dengan Zionis, kita boleh kawan dengan Yahudi, kita tak boleh kawan dengan Zionis. Dia kata tak? Dalam satu kenyataan dia, kita boleh kawan dengan Yahudi, kita tak boleh kawan dengan Zionis. Apa beza Yahudi dengan Zionis ni? Ada beza tuan-tuan? Ada beza? Apa beza Kinzir dengan babi?
Apa beza riba dengan bunga? Nama saja lain, benda yang sama. Awak yang bengong sangat Presiden PAS ni. Penyokong dia lagi satu. Taksub sangat. Bukalah minda, bukalah hati awak taksub sangat ni. Lepas ni betul dah. 5 perut, 3 serangkai. Putar perut, tak ada akal. Tak mau tutup, everything close ya. Sampai macam tu lah. Kita tengok. Bersih lah. Saya ambil contoh bersih. Tempat yang paling suci untuk orang Islam. Mekah dengan Madinah pun dikotori oleh siapa? Puak-puak ni. Adakah DAP buat di Galaxy? Di tempat tokong Cina ada? DAP buat.